Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين اللهم رب يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم رب تمم بخير أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan ini. Mudah-mudahan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita di dalam pertemuan ini kita dapat gunakan dengan sebaik-baiknya, yang mana setiap saat dan setiap ketika yang kita lalui di dalam kehidupan kita ini semuanya diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada orang yang mengambil peluang dan ketika yang dia hadapi dan dia lalui dalam kehidupan dia ini dengan jalan yang baik, ada mereka yang mensia-siakan peluang dan masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka berlalulah masa itu tanpa dipenuhi dengan sebarang kebajikan amalan yang sepatutnya dia berusaha untuk dia penuhi bagi bekalan negeri akhiratnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini kita menyambung perbincangan di dalam kitab At-Tuhfatus Tsaniyah, iaitu satu kitab yang telah disusun oleh Syekh Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid. InsyaAllah kita akan menyambung pada bab yang baru. Bab yang baru. Sebelum ni kita belajar pengenalan asas, yang mana setiap perbahasan dan perbincangan di dalam nahwu ini tidak akan terlepas daripada perbincangan ataupun perkara yang berkaitan dengannya, iaitu berkaitan dengan kalam. Kalam. Bila sebut kalam ataupun perkataan, percakapan itu, maka ia akan terangkum padanya itu tiga, iaitu isim, fi'il dan juga huruf. Mesti kita bercakap ini, kita bercakap bahasa Melayu, cakap bahasa Arab, dia akan ada perkataan-perkataan yang kita sebut itu sama ada ia adalah isim ataupun ia adalah fi'il ataupun ia adalah huruf. Baik, sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maka di dalam isim, fi'il dan juga huruf tersebut dia akan pecah pula. Di bawah tersebut dia akan ada satu bab lagi yang dipanggil dengan babul i'rab. Sebenarnya dia ada dua. Dia panggil satu dipanggil dengan mabni, satu lagi dipanggil dengan mu'rab. Mabni dan juga mu'rab. Jadi di sini dia hanya sebut dia mulakan dengan babul i'rab. Mulakan dengan babul i'rab. Apakah mabni, apakah mu'rab? Senang. Sebelum saya masuk di dalam bacaan kitab ni, kita nak berkenalan secara mudah. Secara mudah, apakah yang dimaksudkan dengan mabni dan apakah yang dimaksudkan dengan mu'rab. Mu'rab ni, asal perkataan i'rab ni lah. Dia panggil mu'rab. Mabni ataupun bina, yang kedua ialah mu'rab ataupun i'rab ni. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mabni ialah kalam ataupun kalimah yang mana ia terbina, perkataannya itu tidak boleh diubah bentuk. Ustaz, Ustaz, Ya. kenapa putus-putus Ustaz? Suara Online dengar okey ke? Online dengar okey tak? Dengar macam Okey. Line terus kot. Okey lah. Kami okey lah. Okey je. boleh ke? Oh, okey, line rose lagi tu. Okey. Okey.
Jadi yang mabni ini ialah jenis perkataan yang mana ia tidak boleh diubah bentuk, dipanggil dengan mabni. Mabni. Dia tak boleh dibaca dengan kasrah, fathah, dhammah. Keadaan macam ni dia jadi fathah, keadaan macam ni dia jadi kasrah, keadaan macam ni dia jadi dhammah. Tak boleh. Itu digelar sebagai mabni. Kita dah biasa sebut sebelum ni perkataan mabni ni. Contohnya kalau kita kata mabni ialah dhamir. Dhamir. Dhamir ni apa dia? Dhamir ini ialah isim. Ya, isim. Sebab apa isim? Sebab nantilah kita tengok pada alamat pada isim tadi kan. Sebelum ni kita belajar tentang isim. Apa dia? Nak kenal isim, khafad, tanwin, dukhul alif wal lam, wa huruful khafad. Ada 4 kan? Jadi dhamir ini dia boleh terima salah satu daripada alamat-alamat isim, tanda-tanda isim. Baik, tak apalah. Sekarang ni dhamir itu ialah isim, tetapi ia berbentuk isim yang mabni. Macam mana yang kata mabni? Ialah dhamir ini tak boleh kita bariskan dengan sebab ada benda yang datang. Contohnya huwa. Huwa. Dia tak boleh baca hu, dia tak boleh baca huwi. Dia mesti huwa. Ja'a huwa. Ja'a huwa. Dia ialah mabni. Hum pun sama, mabni ala sukun dipanggil. Huwa dhamir mabni ala al-fathah. Mabni ala al-fathah. Dia tak boleh baca dengan dhammah, dia tak boleh baca dengan kasrah. Adapun mu'rab, adapun yang dipanggil i'rab itu ialah dia boleh berubah hujung dia. Dia boleh baca dhammah, boleh baca kasrah, boleh baca fathah. Kan? Contohnya perkataan Zaid. Kita boleh baca Zaidun, kita boleh baca Zaidin, kita boleh baca Zaidan. Bila nak baca Zaidun, bila nak baca Zaidin, bila nak baca Zaidah. Maka inilah perbincangan yang ada di dalam babul i'rab. Macam biasa kan kita dengar orang bahas berkaitan dengan istighfar, lafaz istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul huwal hayya. Huwa atau tak huwa? Al hayya ka al hayyu. Yang ni ialah perbincangan di dalam babul i'rab. Dia bincang di sini. Nak baca al hayya ke nak baca al hayyu? Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh faham babul i'rab ini secara mendalam, insya-Allah kita boleh tashihkan. Yang baca hayyu ni jadi macam ni. Hukum dia macam ni. Baca hayya hukumnya macam ni. Ini perbincangan di dalam babul i'rab. Jadi ringkasnya ialah dalam kalam ni dia ada 2. Satu ialah mabni, satu ialah i'rab. Jadi mabni ialah yang perkataan-perkataan yang sudah terbina, tak boleh diubah. Contohnya macam dhamir. Huwa, kalau fathah fathah. Kalau kasrah kasrah, kalau dhammah dhammah. Dia tak boleh ubah dengan bentuk lain. Kalau i'rab dia boleh diubah bentuk. Boleh diubah bentuk mengikut keadaan, mengikut benda-benda yang mengubah diri dia, dipanggil dengan amil tersebut. Baik. Setakat ni boleh faham? Faham, Ustaz? Faham tu. Okey, pengintan okey? Tanya orang baru-baru. Yang lama-lama. Okey Ustaz, okey. Okey Okey, pegang yang tu dulu. Okey, baik, sekarang kita masuk dalam kitab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qira'atihi qala. Babul i'rab. Qala al-i'rabu huwa تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل
ad-dakhilati 'alaiha lafzan au taqdira. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil 'awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan au taqdira. Apakah yang dimaksudkan dengan i'rab? I'rab ialah taghyir. Apa maksud taghyir? Perubahan. Perubahan. Awakhir. Perubahan awakhir, akhir-akhir. Awakhiri, akhir-akhir al-kalimi, kalam. Perubahan akhir kalam liikhtilafil awamil, ikhtilaf kerana perbezaan, kerana berbeza, perbezaan al-awamil, perbezaan amil-amil. Amil ini ialah ibarat macam pekerja. Amil dipanggil. Al-awamil, pekerja-pekerja ad-dakhilati, yang masuk. Yang masuk, alaiha, atasnya. Atas apa tu? Atas kalam. Atas kalim. Atas kalim. Dia balik alaiha, ala al-kalim. Lafzan, iaitu secara lafaz ataupun secara takdir. Secara lafaz ataupun secara takdir. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada perbincangan bawah tu. Wa aqul al-i'rabu lahu ma'nayan. Diterangkan satu-satu nanti. Wa aqul al-i'rabu lahu ma'nayan. I'rab itu ada dua makna. I'rab itu ada dua makna. Ahaduhuma lughawiyyun wal akhar istilahi. Ini macam biasa. Satu yang dari sudut bahasa, lughah, dan satu lagi ialah dari sudut istilah. Amma ma'nahu fil lughah. Amma ma'nahu fil lughah. Fahuwa al-izharu wal ibanah. Adapun maknanya dari sudut bahasa, maka ialah al-izhar dan juga al-ibanah, jelas. Izhar dan juga ibanah ialah bermaksud jelas, nyata. Taqul, kamu kata a'rabtu amma fi nafsi. Saya perjelaskan apa yang ada di dalam diri saya, dalam jiwa saya. Maknanya saya nyatakan. Idza abantahu wa azhartahu. Apabila engkau nyatakan ataupun engkau jelaskan. Itu maksud i'rab. Yang ni tak ada apa. Ini maksud biasalah yang untuk kita fahami berkaitan dari sudut maksud dari sudut bahasa sahaja. Bukan maksud dari sudut istilah yang dikehendaki oleh ulama nahwu. Baik. Yang ni yang kita nak fokus. Wa amma ma'nahu. Adapun maknanya dari sudut istilah, fahuwa ma zakarahul muallif. Apa yang telah disebutkan oleh pengarang dengan ucapannya taghyiru awakhiril kalim. Perubahan pada akhir kalam. Akhir kalam sehingga akhir. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita ambil satu-satu. Wal maqsudu, dan yang dimaksudkan, dan yang dimaksudkan. Wal maqsudu, dan yang dimaksudkan, min, daripada taghyiri awakhiril kalim, perubahan di akhir-akhir kalimat. Yang ni kita nak tengok. Seperti mana yang saya sebut tadi, ialah i'rab ini ataupun kalam-kalam yang mu'rab ini ialah perubahan-perubahan yang berlaku di akhir kalam. Perubahan dari sudut apa? Hukum yang ada di hujungnya. Perubahan tersebut sama ada perubahan yang boleh berlaku dengan pertukaran baris, dibuang perkataan, ditambah perkataan, ini semua ditukar huruf dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan dengan perubahan. Baik.
Jadi dia kata sini, taghyiru, perubahan yang kata perubahan akhir kalam itu ialah perubahan hal-hal. Taghyiru ahwali awakhiril kalim. Perubahan hal ataupun keadaan akhir kalimat. Wala yu'qal an yuradu taghyiru nafsil awakhir. Maka tidak terbayang, tidak difahami bahawa yang nak diubah itu ialah akhir itu. Contohnya macam kita kata perkataan yadribu, perkataan yadribu ataupun yadrusu. Tidak difahami ataupun tidak dimaksudkan dengan perubahan akhir kalimat itu ialah perubahan hujung terus. Apa dia? Buang huruf ba ganti dengan huruf ta. Contoh. Ataupun yadrusu, kita buang huruf sin ganti dengan huruf shin. Tak boleh. Tak difahami ataupun tidak dimaksudkan perubahan pada diri dia. Tapi perubahan ialah pada keadaan diri dia. Kenapa dia kata? Fa inna akhiral kalimah nafsahu la yataghayyar. Kerana akhir kalimat, diri akhir kalimat itu dengan diri tidak berubah. Wa taghyiru awakhiril kalimah, ahwalu awakhiril kalimah ibaratun an tahawuliha min ar-raf'i ila an-nasbi awil jarri. Yang dimaksudkan dengan perubahan tersebut ialah perubahan hal ataupun keadaan dia ataupun hukum yang ada padanya sebagai satu ibarat daripada perubahannya daripada hukum rafa' kepada hukum nasab ataupun kepada jar. Rafa', nasab, jar, jazam nanti kita akan belajar. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kata dulu, nak kena bagi faham dulu. Apakah yang dimaksudkan dengan perubahan akhir kalam? Perubahan akhir kalam. Bukan perubahan ubah huruf. Diri asal dia perkataan yadrusu. Bukan itu yang kita, bukan sin itu yang kita nak ubah, tapi kita nak ubah ialah pada dhammah. Dhammah itu ialah hukum dia. Boleh kita baca yadrusa, kita boleh baca yadrusi. Nak baca yadrusi boleh tak? Kena tengok nanti macam keadaan. Boleh baca yadrus dengan cara sukun. Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab dengan cara macam tu ialah perubahan kepada hukum-hukum yang ada di dalam kalam tersebut. Tapi ubah huruf diri kalam itu sin kepada shin kepada sad itu tak boleh. Sebab apa? Kalau ubah huruf bermakna telah ubah makna ataupun kehendak daripada kalam tersebut. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, maka perubahan-perubahan itu ialah contohnya perubahan hukum itu contohnya daripada rafa' kepada nasab ataupun kepada jar. Maka perubahan-perubahan inilah yang dimaksudkan di dalam perbincangan babul i'rab. Dan perubahan ini boleh berlaku juga secara haqiqah. Haqiqatan atau hukman ataupun dalam ayat dia lafzan atau takdira. Maknanya secara hakikat kita nampak jelas dari sudut perubahannya. Jelas daripada bentuk tersebut nampak perubahan ataupun secara hukum sahaja. Hukum dia tak nampak tapi perubahan dari sudut keadaan diri dia. Yang ni jadi rafa'. Rafa'nya sebab apa? Sebab dia ada mengambil alamat-alamat ini. Menerima alamat ini. Contohnya kalau kita mengaji fiqh kan, dia ada najis aini, dia ada najis hukmi. Dua-dua tu najis. Cuma yang aini ni macam ni, yang hukmi ni macam ni. Yang ni pun dalam nahwu perubahan i'rab ini ada juga yang berbentuk hakikat. Jelas kita nampak dari sudut tulisan dia, dari sudut bacaannya, dari sudut sebutannya kita nampak. Ataupun dari sudut hukmi saja. Contohnya kita kata ja'al qadi. Ja'al qadi. Dia tak boleh baca al-qadiyu. Sebab apa nantilah yang tu terang nantilah. Tapi kalau ja'a zaidun, sepatutnya bila kata jadi fa'il kena baca dengan dhammah.
Tapi qadi tidak boleh dibaca dengan dhammah secara hakikat. Secara lafaz tak boleh. Dia hanya mengambil hukum fa'il secara hukum sahaja ataupun secara takdir sahaja. Baik. Payah, memang payah. Sebab kita tak faham lagi kenapa tak boleh. Akan timbul persoalan. Kenapa Al-Qadhi tak boleh baca dengan dhammah? Kenapa Zaid boleh baca dengan dhammah? Dia ada perkataan-perkataan dia. Dia ada bentuk-bentuk kalimat yang tak boleh kita baca dengan dhammah secara lafaz. Nanti kita akan sebut. Ini kita faham dulu. Apakah yang dimaksudkan dengan i'rab? Apakah yang dimaksudkan dengan i'rab tersebut? Baik. Wa yakunu, dan jadilah hadat tahawul, perubahan ini, bisababi taghyiril awamil, dengan sebab berubah amil-amil. Jadilah perubahan ini dengan sebab berubahnya amil-amil. Maknanya perubahan ini berlaku dengan sebab masuknya amil. Dan setiap perubahan itu akan berbeza berdasarkan daripada bentuk amil-amil yang ada di dalam, yang masuk kepada perkataan itu. Ada perkataan yang menyebabkan sesuatu perkataan selepasnya itu menjadi dhammah, dibaca dengan dhammah. Ada amil yang mana dia masuk kepada satu perkataan menyebabkan perkataan selepasnya itu menjadi dibaca dengan sukun. Ada perkataan yang mana bila dia masuk di dalam sesuatu perkataan, maka dia akan menyebabkan jadi baca fathah. Contoh. Jadi hukum-hukum dhammah, fathah, kasrah, sukun ini semuanya bergantung kepada jenis amil yang masuk kepada dia. Jenis amil. Min amilin yaqtadi ar-raf' 'ala al-fa'iliyah aw nahwiha ila akhar yaqtadi an-nasab 'ala al-maf'uliyah aw nahwiha wa halumma jarrah. Daripada amil-amil yang menyebabkan jadinya baca rafa', yang mendorong, yang membawa ataupun yang dihukumkan rafa' 'alal fa'iliyah, dengan sebab dia berada dalam keadaan fa'il. Maka setiap fa'il itu, contohnya kita tahu kan apa maksud dengan fa'il? Apa maksud fa'il? Fa'il ialah pelaku bagi sesuatu perbuatan. Fa'il. Jadi kita katalah ja'a Zaidun. Zaidun itu ialah fa'il. Zaidun itu ialah fa'il. Bila Zaidun fa'il, maka hukum fa'il ialah rafa'. Hukum fa'il ialah rafa'. Kita ambil satu dulu. Kita faham dulu. Hukum fa'il ialah rafa'. Dan di sini juga dia bawa contoh yang lain. Contoh apa dia? Contoh maf'ul. Ila akhar. Pada yang lain, yaqtadi nasab. Akhir apa yang yaqtadi nasab? Yang membawa kepada ataupun yang menghukumkan dengannya itu oleh nasab. Contoh alal maf'uliyah, dengan sebab menjadi maf'ul. Maf'ul. Maf'ul apa dia? Yang kita panggil maf'ulun bih. Yang dilakukan. Contohnya daraba Zaidun Amran. Amran itu ialah nasab, maf'ul. Maka hukum maf'ul ialah nasab. Maf'ul tak boleh jadi dibaca dengan rafa'. Dia mesti dibaca dengan nasab. Maka hukum nasab ialah fathah. Di antara hukum nasab ialah dibaca dengan fathah. Dia ada 5 hukum dia. Rafa' ada 4. Nasab ada 5. Khafat dia ada 3, jazam ada 2. Ini hukum-hukum dia yang akan kita pelajari nanti. Bila pelajari yang tu, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan faham kenapa dia baca. Dalam Quran kita baca wa aqulu, kita baca qul huwallahu. Kenapa dia baca dengan hu, tak baca dengan ha, tak baca dengan hi? Ahad. Qul huwallahu ahaduka ahadaka ahadi.
Kalau kita nak sama, qul huwallahu ahadu. 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 Sebab apa dia baca dengan ahadun? Allahu ahadun. Kenapa dia baca ahadun? Tak baca dengan ahadan, tak baca dengan ahadin. Maka kalau kita tengok macam tu tuan-tuan dan puan-puan, maka kita akan faham nanti. Kita akan faham kenapa dia baca macam ni. Allahu, kenapa dia baca dengan Allahu? As-samadu ke as-samada ke as-samadi. Kalau kita mengaji nahwu, kita faham bab i'rab ni, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah secara mudah. Kalau faham betul-betul, kita akan faham kita nak letak baris tu macam mana. Kita nak letak baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke, baris sukun. Baik. Au nahwiha, ataupun seumpamanya, wahalum majarrah, dan seterusnya. Begitulah, samalah hukum-hukum nanti yang lain nanti dia akan sebut. Baik. Masalah. Contoh. Idza qulta, apabila kamu kata hadara Muhammadun. Hadara Muhammadun. Telah hadir Muhammad. Hadir ialah satu kata kerja. Maka bila ada kata kerja, mesti ada pelaku dia. Bila ada fi'il, kata kerja ataupun fi'il, hadara itu mestilah ada fa'il dia. Ini hukum yang mesti kita pegang, yang mesti kita ingat. Ada perbuatan, mestilah ada orang yang melakukan. Mestilah ada pelakunya yang digelar sebagai fa'il. Maka fa Muhammad, maka jadilah Muhammad itu hukumnya dipanggil dengan marfu'. Marfu'. Tuan-tuan nak faham marfu' ni nanti. Kita tak faham lagi di sini. Pegang dulu perkataan marfu' tu. Ingat dulu. Muhammad itu bila mana disebutkan fi'il fa'il. Kan hadara ialah fi'il, Muhammad ialah fa'il. Fa'il ialah pelaku, hadara ialah fi'il. Maka bila mana pelaku, maka Muhammad itu ialah pelaku. Hukumnya apa dia? Hukumnya ialah marfu'. Bila fa'il, hukumnya marfu'. Bila marfu', maka hukumnya apa dia? Hukumnya di antaranya ialah dhammah. Di antaranya ialah dhammah. Li'annahu kerana Muhammad itu, kalimat Muhammad itu ma'mulun, diamalkan, li'amilin, telah dilakukan, telah diubah, telah dilakukan. Ma'mul ni isim maf'ul. Li'amilin, bagi satu amil. Yaqtadir raf'a 'ala al-fa'ili, yaqtadir raf'u 'ala al-fa'iliyah. Yang mana amil itu telah membawa ataupun menjadikan rafa', keadaannya rafa' 'ala al-fa'iliyah, atas fa'il, atas bentuk fa'il, yang membawa kepada hukum rafa' dengan sebab fa'il. Muhammad itu jadi rafa' hal keadaan ataupun sebab adanya amil. Amil sebelum dia apa dia? Pelaku dia. Hadara tadi. Kan kita kata. Hadara itu ialah amil yang menyebabkan Muhammad itu dibaca rafa'. Sebab apa? Amil ataupun fa'il itu, amil itu ialah fa'il, amil itu ialah fi'il. Maka Muhammad itu menjadi fa'il. Muhammad itu menjadi fa'il bagi hadara yang mana hukumnya telah menjadikan ia sebagai rafa'. Baik. Agak-agak faham tak lagi? Apa saya terus sikit lagi. Wa hadzal 'amil, dan amil ini, apa amilnya yang menyebabkan Muhammad itu menjadi fa'il? Huwa hadara, iaitu hadara. Hadara itu ialah amilnya. Kan saya sebut tadi, setiap fi'il mesti ada fa'il. Maka setiap fa'il juga mesti ada fi'il. Kalau ada pelaku, mestilah ada perbuatan dia.
Perlakuan dia. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Setiap fa'il mesti ada fi'ilnya. Maka di sini siapa yang mengubah siapa? Fa'il yang mengubah fi'il ke fi'il yang mengubah fa'il? Fi'il yang mengubah fa'il. Fi'il yang mengubah fa'il. Sebab apa? Sebab fi'il lah yang berkuasa atas fa'il. Kan? Fi'il lah yang berkuasa atas fa'il. Tidak ada gunanya fa'il kalau tidak ada fi'il. Jadi fi'il itu datang. Bila datang dia jumpa dengan fa'il, maka dia lakukan, dia ubah bentuk fa'il tersebut. Nak bagi faham ni, dia ubah bentuk, dia olah bentuk fa'il tersebut, maka jadilah fa'il tersebut asalnya perkataan biasa je. Isim biasa, isim kosong. Macam kita sebut itu kan. Nak jadi kalam itu al-kalamu huwal lafzul apa dia? Mufidu bil wad'i. Wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kan? Lafaz itu kalam itu mestilah lafaz al-murakkab yang tersusun, al-mufid yang memberi faedah, bil wad'i dengan bahasa Arab. Jadi susunan kan, tarkib susunan daripada dua kalimat yang memberi faedah kan, barulah boleh digelar sebagai kalam. Kalau kita kata Muhammad duduk seketul-seketul saja, tak boleh kita nak hukum apa-apa, maka tak boleh lagi nak gelar sebagai kalam. Muhammad saja ataupun Zaid saja, Fatimah saja, duduk satu-satu dia, tanpa ada apa-apa Amir dan sebagainya yang ada di berhampiran dengan dia, maka tak boleh kita nak hukum apa dia ni. Tak boleh kita nak hukum dia sebagai kalam. Maka bila tersusun di antara dua kalimah hadara Muhammad, maka Muhammad itu barulah ada makna, barulah boleh digelar dua gabungan ini, barulah boleh digelar sebagai gabungan yang digelar sebagai kalam. Baik. Jadi bila mana hadara datang, Muhammad tadi duduk termenung ya, tiba-tiba hadara datang. Bila hadara Muhammadun, maka jadilah dibaca Muhammad itu dengan dhammah. Sebab apa dibaca dengan dhammah? Sebab ia adalah fa'il. Sebab apa fa'il mesti baca dhammah? Sebab fa'il itu mestilah hukumnya marfu'. Hukumnya ialah marfu' ataupun rafa'. Baik. Jadi ini ialah bab i'rab. Jelasnya di sini kita bukan nak terang marfu', khaf, nasab, jar dan sebagainya. Tak lagi. Kita hanya nak terangkan tentang perubahan di hujung kalimat tersebut. Sebab apa Muhammad, kalau dia duduk satu-satu dia, tanpa ada perkataan-perkataan yang lain, dia boleh baca dengan Muhammadan, boleh baca dengan Muhammadin, boleh baca dengan Muhammadun. Tak ada masalah. Kan? Tapi bila mana ada amil, maka dia mesti ada satu hukum atas dia. Dia tak boleh pilih suka hatilah. Bila ada amil, maka kena baca dengan satu hukum. Contohnya lagi, ra'aitu Muhammadan, aku melihat. Aku melihat Muhammad. Ra'aitu, ra'a fi'il. Ra'a ialah fi'il. Maka bila fi'il mesti ada fa'il. Maka di mana fa'il dia? Fa'ilnya ialah dhamir. Ra'aitu, saya telah melihat. Maka fa'il itu ialah saya. Maka Muhammad menjadi maf'ul. Muhammad menjadi maf'ul, maka maf'ul itu dibaca dengan fathah, dengan nasab. Baik. Fa in qulta, dia kata ra'aitu Muhammad taghyiru hal akhar Muhammad ila nasab. Kerana apa? Litaghyiril amil, kerana perubahan amil, bi'amilin akhar, dengan amil yang lain yang membawa kepada nasab, wa huwa ra'aitu, iaitu ra'aitu. Ra'aitu ni saya melihat. Saya melihat. Fa'ilnya pada fa'ilnya ialah saya. Mana fa'ilnya? Saya tu di mana? Tak jelas pun. Yang ni dia kata dengan dhamir.
Yang kata dengan dhamir ni, itu nantilah kita akan terangkan nanti, insya-Allah. Fa idza qulta, hazaitu bi Muhammad. Yang ni dimasuk dengan huruf jar. Hazaitu bi Muhammad. Bi Muhammad itu kan kita belajar huruf jar. Wahiyal ba, wahiyal waw, wal ba, apa ni? Itu huruf qasam. Min, ila, an, ala, fi, rubba, wal ba. Kan huruf jar. Ataupun huruf khafa. Bi Muhammadin. Dia jadi ubah. Tadi Muhammadun. Yang kedua Muhammadan. Sekarang ni dengan Muhammadin. Perubahan dengan bi Muhammadin. Taghyiru halu akhirihi ilal jarri. Berubah kepada huruf jar. Litaghyiril amil bi'amilin akhar yaqtadil jarru wa huwal ba. Jadi samalah yang tadi, datang amil yang membawa kepada hukum rafa'. Datang amil yang kedua dia bawa kepada jadi nasab. Datang amil yang ketiga, apa amil yang ketiga? Huruf jar. Bi Muhammad tadi ialah huruf jar. Maka amil tersebut menyebabkan Muhammad dibaca dengan jar, dengan majrur dipanggil. Huruf khafat ataupun huruf jar tadi. Agak-agak boleh faham tak setakat ni? Kalau tak boleh faham, kita stop dan kita ulang sikit. Ustaz, Ya, silakan. apa yang akak faham, amil tu, amil tu yang pertama, fa'il, hukum dia marfu'. Okey. Amil yang kedua, domir, hukum dia fathah. Okey. Dan amil ketiga, jar, hukum dia kasrah. Betul? Okey. Betul. Bolehlah tu. Boleh faham dah sikit-sikit tu. Okey. Ada siapa lagi yang nak tambah ataupun nak perbetulkan? Ataupun rasa tak setuju, saya faham macam ni. Ataupun tak faham. Ustaz, saya tak faham daripada awal. Tak ada masalah, jangan mari. Kita bukan ramai pun. Saya tak faham, Ustaz. Tak faham Oh, tak faham, tak ada masalah. Tak faham. Saya terangkan, tak ada masalah. Kalau faham, saya suruh mengajar. Tidak. Okey, sekejap saya nak ubah paparan dia. Okey, baik. Tengok di sini. Sekarang ialah kita nak belajar ataupun kita nak fahami satu tajuk daripada cabang besar dalam ilmu nahwu. Iaitu, tuan-tuan tengok ya, kita belajar berkaitan, ingat satu benda, al-i'rab. Al-i'rab. Kita belajar ialah i'rab. Apa maksud i'rab? Apa maksud i'rab? Siapa ingat? Farus ingat tak? Apa maksud i'rab? Cuba terangkan. Perubahan kalimah, Ustaz. Ya. Sekejap. Maksud i'rab. Belum? Dengar tak itu? Okey, terus. I'rab itu adalah perubahan di hujung kalimah yang menerangkan bila ada amil kalam macam itulah, Ustaz. Okey, tak apa. Okey, i'rab ialah, okey, kita pegang satu ya. Al-i'rab ialah perubahan yang berlaku di akhir kalimah.
Apa dia? Dia kata di sini ialah taghyir. Taghyir perubahan yang berlaku. Taghyiru awakhir, perubahan yang berlaku di akhir kalimat. Taghyiru awakhiril kalim. Dia ambil di sini je dulu. Kita terang tadi di sini saja. Kita tak pergi lagi sampai ujung. Perubahan yang berlaku di akhir kalimat. Perubahan ini macam mana? Perubahan tersebut dia boleh berlaku dhammah, fathah, kasrah, dhammah dan juga sukun. Ini perubahan dia. Dia juga boleh berlaku perubahan dengan cara yang lain. Bukan ini sahaja. Dia boleh berlaku dengan penambahan huruf ataupun pertukaran huruf ataupun dibuang huruf. Dibuang huruf. Contohnya macam mana? Muslimuna. Munafiquna. Dia boleh, keadaan-keadaan itu dia boleh berubah. Boleh berubah hukum dia. Nun dia hujung tu. Yadribuna. Yadribuna, yaf'aluna, yasjuduna. Kan? Biasakan kita baca kan? Yasjudun. Asal perkataan yasjudun, yasjudani, yasjuduna. Itu ada waw dan juga nun di hujung. Dia boleh di perubahan dia macam mana? Boleh baca yasjudu. Sebab apa yasjudu dibuang nun? Itu di antara yang dipanggil dengan perubahan di akhir kalimat. Okey, ini di antara perubahan yang simple yang nak kita belajar ialah perubahan dari sudut pertukaran bentuk harakat. Barisnya berubah. Okey, jadi kita ambil contoh di sini ialah perkataan Muhammad. Perkataan Muhammad. Muhammad ini nak baca dengan apa? Dhammah ke, fathah ke, kasrah ataupun sukun? Tergantung keadaan. Tengok keadaan dia. Puan Zafran kata tengok keadaan. Cikgu Azriza nak baca macam mana? Dhammah. Baca dhammah. Puan boleh kata baca dhammah. Pak Cikgu Azriza? Keadaan. Tengok keadaan. Sebab apa Puan Maliah kata kena baca dengan dhammah? Sebab tak ada apa-apa di awal dia. Okey, kalau baca dengan fathah betul tak? Kalau fathah, kalau jadi maf'ul fathah. Okey, yang baca dhammah tu sebab apa? Muhammadan. Kalau duduk macam ni, kena baca dhammah. Sebab apa kena baca dhammah? Sebab tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa baca dhammah. Kenapa yang dhammah itu dipilih? Tak pilih dengan fathah. Sebab apa agak-agak? Sebab dia isim. Kalau baca fathah betul tak? Saya letak fathah di sini, betul tak? Betul Ustaz. Muhammadan. Muhammadan, betul juga? Betul. Kalau Muhammadin? Muhammadin pun betul. Muhammadin pun betul juga. Lepas tu nak baca yang mana? Dia mesti ada satu hukum. Ustaz. Sebab dia tak masuk amil. Okey, bila mana tidak ada amil, kita nak baca Muhammadun pun boleh, nak baca Muhammadan pun boleh, nak baca Muhammadin pun boleh. Nak baca Muhammad sahaja pun boleh. Sebab apa? Sebab sekarang ni dia tidak ada hukum. Yang nak ubah hukum ni, apa dia? Yang nak ubah hukum di sini ialah likhtilafil awamil. Likhtilafil awamil. Awamil. Ad-dakhilati alaiha.
Nak baca Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan, Muhammad. Kalau duk ketul macam ni, tidak menjadi sebarang masalah. Tetapi bila mana masuk amin, sesuatu amin. Bila ada amin, suatu benda yang ditambah dengan amin. Okey, bila ditambah dengan amin, maka ia akan berubah kepada ikut hukum amil tersebut. Ikut hukum amil tersebut. Amil tersebut macam mana? Amil tersebut mendorong, memaksa Muhammad itu mesti dibaca dengan dhammah. Contohnya macam mana? Amil tersebut, kalaulah kita ambil contohnya di sini, fa'il. Kan, fa'il. Ada jadi fa'il. Muhammad itu jadi fa'il. Apa yang menyebab Muhammad jadi fa'il? Yang menyebab Muhammad jadi fa'il ialah datang satu amil. Kita datangkan amil dulu. Kita datang satu amil. Apa amil? Contohnya fi'il. Fi'il. Cikgu Azriza, contoh satu fi'il. Fi'il tu perbuatan ni Ustaz. Ya, perbuatan. Contoh, apa satu contoh? Muhammad berjalan. Berjalan Okey. apa Ustaz? Dalam bahasa Arab, berjalan. Yamshi. Yamshi. Masya yamshi, berjalan. Muhammad berjalan. Masya Muhammad. Masya Muhammad. Okey, kita ambillah fi'il. Contoh di sini dibagi masya. 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 Ini fi'il. Masya ini ialah fi'il. Bila masya fi'il, maka tuan-tuan dan puan-puan, kita sebut tadi. Bila ada fi'il mesti ada apa? Fa'il. Mesti ada fa'il. Maka kita bawa Muhammad ni menjadi fa'il dia. Kita kata masya Muhammad. Allah. Masya Muhammad. Sekarang ni ini fi'il. Kita ada isu lah. Kita fokus pada Muhammad ini. Muhammad tadi nak baca dengan apa? Yang sebelum datang masya tadi boleh baca dengan apa? Boleh baca apa-apa pun. Sebelum ada Boleh baca macam-macam. Bentuk boleh baca. Muhammadun, Muhammadi, Muhammad, boleh baca semua. Ataupun tak boleh nak berbaris. Sukun kata terus Muhammad. Pun boleh juga. Tak boleh berbaris. Sekarang ni adanya amin. Ada pekerja dia. Pembuat dia. Kan? Baik. Bila datang pembuat dia, maka Muhammad ini mesti ikut hukum amil dia. Mesti ikut hukum amil dia. Contohnya lah macam mana? Kan? Air kosong. Air dalam cawan. Air dalam cawan tadi, kita nak kata apa? Air. Kan? Air. Tapi ada benda yang masuk mengubah dia. Katakanlah kita bubuh serbuk kopi. Bila kita bubuh serbuk kopi, kita nak kata air apa? Dia mesti ikut hukum dia. Apa dia? Air kopi. Dia tak boleh air sajalah. Dia mesti jadi air kopi. Letak serbuk teh, maka jadi air teh. Letak coklat, jadi air coklat. Letak sirap, dia jadi sirap. Jadi Muhammad ini ibarat kata benda kosong. Benda kosong. Datanglah masya. Masya Muhammad. Maka mesti ikut hukum keadaan diri dia. Bila datang, ini dipanggil dengan amil. Ini dipanggil dengan amil. Masya. Muhammad ini ma'mul. Muhammad ini ialah ma'mul. Muhammad ini ialah ma'mul. Yang dilakukan. Yang dilakukan. Yang diubah. Yang diubah. Baik. Maka amil ini. Amil ini di sini apa dia? Amil di sini ialah fi'il. Amil ini ialah fi'il. Ini fi'il. Ini fi'il. Masya ini ialah fi'il. Di sini faham tak, cikgu? Faham Ustaz. Faham Okay, Ya. agak faham. Okey, jadi masya ini
Bila fi'il, maka dia ada fa'il. Fa'il ini ialah ma'mul dia. Dia di fa'il. Ini fa'il, pelaku dia. Maka bila pelaku dia berada di bawah hukum rafa'. Sebab tu dia ada satu bab lagi sebenarnya. Saya faham di mana yang Cikgu Azriza tak sangkut tadi. Kenapa fa'il ini mesti dibaca dengan rafa'? Kenapa tak boleh ke fa'il itu dibaca dengan nasab? Tak boleh ke dia baca dengan jar? Mungkin sangkutnya di situ. Baik. Dia sebenarnya dia ada perbincangan perbahasan yang berikutnya. Dia panjang lagi. Dia panggil dengan marfu'atil asma'. Isim-isim yang dibaca dengan rafa'. Isim manakah yang dibaca dengan rafa'? Dia ada fa'il, dia ada naibul fa'il yang dibaca dengan rafa', dia ada mubtada, dia ada khabar. Ini semua berada di bawah perbincangan marfu'atil asma'. Marfu'atil asma' yang inilah yang akan dibahas nantilah. Cuma di antara yang dibaca rafa' itu ialah fa'il. Di antara yang dibaca rafa' itu ialah fa'il. Fa'il itu dibaca dengan rafa'. Maka hukum rafa' ialah dhammah. Hukum rafa' ialah dhammah. Masya Muhammadun dibaca dengan dhammah. Fa'il maka hukumnya ialah rafa'. Kita tak fokus kepada rafa' ni lagi. Kita tak fokus juga kepada fa'il ni lagi. Yang kita nak fokus dalam bab i'rab ini ialah perubahan ini. Kena tengok tajuk perbincangan ni mungkin kita tak detail, tak jelaskan lagi. Sebab apa? Sebab yang menjadi perbincangan kita ialah perubahan pada Muhammad ini. Tadi asalnya Muhammad ini tak boleh nak baca. Boleh baca dengan fathah, boleh baca dengan kasrah, boleh baca dengan dhammah, boleh baca dengan sukun. Tapi hukumnya apa dia? Tak boleh, tak tahu. Mana yang tepat? Tak boleh. Tak boleh nak tentukan. Tetapi bila adanya amil yang berbentuk fi'il ini, maka Muhammad ini mesti ambil satu hukum pada dia. Berubah dia ni. Tadi tak ada baris. Sekarang ni ada baris. Barisnya macam mana? Barisnya ialah dhammah. Ini yang kata i'rab ni. Perbincangan yang kita nak bincang dalam bab i'rab ini ialah perubahan di hujung ni. Bukan perubahan huruf dal, tapi perubahan pada hukum yang ada. Perubahan yang ada di dalam akhir kalimat. Akhir kalimat. Sama juga kalau kita kata tadi ra'aitu Muhammadan. Yang ni Muhammad. Yang ni ialah dibaca dengan Muhammadan. Sebab apa dibaca dengan Muhammadan? Sebab dalam dalam amilnya sudah ada fi'il dan juga fa'il. Amilnya. Tak apalah yang ni fi'il fa'il ni. Yang ni kita nak belajar. Kita nak belajar daripada yang hujung ni. Allahu Akbar. Yang hujung ni yang kita nak belajar. Kita nak fokus pada baris dal ini. Tadi tidak ada baris. Sekarang ada baris. Barisnya macam mana? Dibaca dengan fathah. Dibaca dengan fathah. Ustaz. Ya, silakan. Apa maksud ra'aitu, Ustaz? Ra'aitu bermaksud saya melihat. Melihat. Jadi melihat tu, saya melihat Muhammad maksudnya. Saya melihat Muhammad. Faham Ustaz, okey. Saya melihat Muhammad. Ra'aitu Muhammadan. Saya melihat Muhammad. Jadi Muhammad itu yang dilihat. Jadi bila yang dilihat, maka kalau kita tengok, kita belajar lagi lanjut, dipanggil dengan maf'ul, yang dibuat perbuatan. Hukum maf'ul ialah nasab. Hukum nasab bagi Muhammad ialah fathah.
Fathah. Sebab apa fathah? Nantilah kita akan belajar nanti. Sekarang ni kita nak fokusnya di mana? Perubahan-perubahan. Kejap boleh baca dengan dhammah, kejap boleh baca dengan fathah, boleh baca juga dengan kasrah. Marartu bi Muhammadin. Bi Muhammadin, saya telah melalui, berjalan bersama dengan Muhammad. Macam mana baca Muhammad? Dah. Bi Muhammad. Marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin. Saya telah melalui. Marartu. Marartu bi Muhammad. Saya telah melalui bersama dengan Muhammad. Marartu. Marartu bi Muhammad. Ataupun masyai. Ya, Minta silakan. maaf Ustaz. Ya. Tadi Ustaz kata yang Rasul Muhammad tu kita mesti baca dengan fathatain. Kalau tadi yang dhammatain tu sebab rufu', yang fathatain ni sebab apa Ustaz kata tadi? Yang fathatain ni dibaca dengan sebab nasab. Nasab. Okey, kasih Ustaz. Nasab ni nanti. Jangan fokus pada nasab, rafa', nasab apa ni semua itu nanti. Jangan duk ingat lagi. Sekarang ni kita masyaitu bi Muhammad. Bi Muhammad. Masyaitu bi Muhammad. Saya telah berjalan dengan Muhammad. Masya kan. Masyaitu, saya telah berjalan. Bi Muhammad, dengan Muhammad. Dan dun din. Baca dengan din. Din. Bi Muhammadin. Masyaitu bi Muhammad. Dengan Muhammad. Dibaca dengan asal. Maknanya di sini kita nak kata ialah perubahan yang berlaku ini di hujung-hujung ini berada di bawah tajuk i'rab. Berada di bawah tajuk i'rab. Ustaz, tumpah tanya sekejap Ustaz, boleh? Silakan. Macam tadi kan, okey, yang pertama sekali fi'il campur fa'il. Dia fa'il tu dia punya makmul kan Ustaz kata tadi? Ya. Yang jadi marfu' tadi tu. Okey, tak salah ya. Okey, yang keduanya tu fi'il campur fa'il, yang fa'il tu yang berada bersama dengan fi'il tadi tu. Kemudian yang berubah tadi, makmul tadi tu dia jadi maf'ul. Betul tak? Kedua, dia jadi nasab lah. Okey. Yang ketiga ni fi'il campur fa'il dalam satu tu. Kemudian campur dengan harfun jar. Okey, kemudian makmul itu jadi apa Ustaz nama dia? Yang ni dipanggil dengan majrur. Majrur. Okey. Majrur. Huruf jar majrur. Dipanggil majrur. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Dia jadi jar dengan sebab apa? Dengan huruf ba ni. Inilah yang aminnya mana? Aminnya di sini. Aminnya adalah huruf ba ni. Bukan di sini. Ya. Ni aminnya, ba ni. Ni amin dia. Huruf ba ni ialah amin. Yang menyebabkan Muhammad ini dibaca dengan kasrah bukan sebab ini. Bukan sebab marartu, bukan sebab masyaitu. Masyaitu ni pelengkap ayat. Pelengkap bagi ayat dan bagi faham maksud ayat tu. Kalau sebut bi Muhammad saja, orang tak faham. Kita kata masyaitu bi Muhammad. Saya berjalan dengan Muhammad. Maratu bi Muhammad. Saya telah melalui bersama dengan Muhammad. Ini maksud dengan perubahan-perubahan inilah yang perlu untuk kita faham dulu. Apakah yang dimaksudkan dengan i'rab. Okey, kita ambil sikit kita habis. Ustaz, Ya, silakan. sorry Ustaz, itu marfu ke maf'ul? Dia dua yang lainnya. Marfu, Ada majrur. Okey, majrur. Okey, dia macam ni. Okey. Maf'ul ini ialah apa dia? Marfu' ialah hukum. Okey, marfu' ialah hukum.
Maf'ul keadaan kalimat itu. Kalau kita kata apa keadaan dia? Contohnya kita kata okey, daraba, kita ambil ni kan, senang. Daraba Muhammadun Zaidan. Zaidan. Muhammadun. Daraba. Okey. Muhammadun ini ialah fa'il. Fa'il ni hukum dia apa dia? Hukumnya marfu'. Hukumnya ialah marfu'. Okey, Zaidan. Hukumnya apa? Zaidan jadi apa? Zaidan ni jadi maf'ul. Hukumnya apa dia? Hukumnya dipanggil dengan mansub. Panjanglah pula perbincangan ni. Maf'ul hukumnya ialah mansub. Yang ni masyaitu bi Muhammad. Muhammad ni jadi apa? Muhammad ni jadi majrur. Dipanggil majrur, keadaan. Jadi apa? Jadi dibaca dengan hukumnya apa? Hukumnya majrur. Sebab apa? Sebab dia jar. Ada huruf jar di sini. Ini payahlah. Kita tak fokus yang tu lagi. Cuma dalam perbincangan ni, bila dia datangkan dalam perbincangan, saya kena terangkan. Saya kena terangkan. Dia datangkan dalam syarah dia. Kalau ikutkan asal fokusnya hanyalah terfokus kepada perubahan. Perubahan pada perkataan Muhammad ini sahaja. Pada huruf dal ini sahaja. Dia nak fokus di situ. Ada perubahan-perubahan yang berlaku dengan sebab dia keadaan dia macam ni, dibaca dengan dhammah, yang ni dibaca kasrah, yang ni dibaca dengan fathah. Itu yang sebenarnya fokus utama di dalam penerangan babul i'rab ini. Baik. Kita nak ambil hujung sikit lagi dalam perbincangan ni, nak habis yang taghyir awakhir kalimah ni, awakhir kalim. Okay. Okay, enggak. Saya tengok kat mana yang boleh berhenti. Okay. Apa? Okay, dia kata sini, wa idza ta'ammalta, apabila kamu perhatikan, fi hadhil amsilah, di dalam contoh-contoh ini, zahara laka, jelaslah bagi kamu, anna akhiral kalimah, bahawa sesungguhnya akhir kalimah itu. Apa dia akhir kalimah? Wa huwa dal min Muhammad, iaitu huruf dal di dalam perkataan Muhammad. Lam yataghayyar, dia tak berubah. Asalnya tak berubah. Muhammad ni tak berubah, dia macam tu, tak berubah. Wa anna alladhi taghayyara huwa ahwalu akhirnya. Huruf dal di dalam kalimat ini tak berubah. Dia tetap huruf dal, tak lari pun dal. Dal kau jadi zal, jadi ra, tak berubah pun. Wa anna alladhi taghayyara, dan sesungguhnya yang berubah itu ialah huwa ahwalu akhirnya, iaitu hal-hal akhirnya. Akhirnya yang berubah. Fa innaka tarahu, maka sesungguhnya engkau melihatnya dalam keadaan marfu'an fil misalil awal. Apa misal awal? Contoh yang pertama yang dia bawa di sini, hadara Muhammadun. Dibaca dengan marfu' pada contoh yang pertama. Wa mansuban, dan dibaca dengan nasab fil misalis tsani. Apa misalis tsani? Dia bawa di sini, ra'aitu Muhammad. Wa majruran fil misalis tsalis, dan menjadi jar pada contoh yang ketiga. Jadi ini semua merupakan konklusi yang boleh kita ambil daripada perbincangan ini. Wa hadha at-taghyir,
Dan perubahan ini min halatir raf'i ila halatin nasbi ila halatil jarri. Daripada hal keadaan dia rafa kepada hal keadaan dia nasab ataupun kepada jar, huwal i'rab. Inilah yang dipanggil dengan i'rab indal muallif wa man dhahaba madhhabuh. Wa man dhahaba madhhabah. Di sisi muallif dan orang yang bersama dengan mazhab dia. Wa hadhil harakatis salas, dan 3 jenis baris ini allati hiya raf'u wan nasbu wal jarru hiya alamatun wa amaratun al-i'rab. Maka yang kata baris rafa, harakat yang 3 tadi, dhammah, fathah, kasrah tadi, ataupun yang dipanggil dengan rafa, nasab dan juga jar, itu ialah alamah, tanda, amarah pun tanda alal i'rab, bahawa ia adalah daripada perbahasan i'rab. Perbahasan i'rab. Baik. Jadi agak berat sikit perbincangan hari ini. Agak berat, saya tahu agak berat bagi sebahagian daripada kita, saya pun nak terangkan pun agak berat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung lagi dalam perbincangan yang akan datang, di samping kita recap balik. Yang nak faham benda ni biasalah benda baru. Benda baru ni memang agak sukar sikit. Tak apa, sukar, yang penting kena konsisten. Jangan kata sukar tak mau belajar. Tidak ada benda yang senang dalam belajar. Kalau belajar tu senang, tak payah belajar. Kalau belajar itu hanya sekadar untuk mudah-mudah, itu bukan cabaran. Itu bukan cabaran untuk kita di dalam kita nak menuntut ilmu. Jadi insya-Allah saya akan recap balik, kita akan ulang sampai kepada peringkat tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah boleh memahami perbincangan secara asasnya apakah yang dimaksudkan dengan nahwu, perbincangan apa yang dibahas dalam ilmu nahwu ni insya-Allah. Kita akan terang nanti. Kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Wa mithlu al-ismi fi dhalika al-fi'lu al-mudhari'. Walau qulta yusafir Ibrahim fa yusafir fi'l mudhari' marfu' litajarrudi min 'amil yaqtadi. Ini tak apa. Yang ni insya-Allah kita akan terangkan di dalam pertemuan yang akan datang. Kalau saya bawa contohnya ni jadi panjang lagi. Nak faham kerana tidak ada amil dan sebagainya, maka yang ni agak berat sikit untuk dalam satu tempoh yang singkat. Jadi insya-Allah kalau ada soalan sebelum kita akhiri kelas, silakan. Okey, kalau tak ada soalan, insya-Allah kita berhenti setakat ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu Ustaz. Assalamualaikum.